Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Tuan Nazir Surau Jumaat An-Naim yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam surau yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita meneruskan pengajian kita kitab Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatul Islam, karangan Sayyidi Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala, yang mana kita berhenti kepada dikatakan tasawuf itu adalah berusaha di dalam suluk terhadap pemilik kerajaan. Bahasa Arab dia faqila at-tasawufu al-jiddu fis suluki ilal malikil muluk. Hadirin wal hadirah hafizakumullah, ni terjemahan dia mungkin kurang tepat. Bila kita dengar tasawuf itu adalah berusaha di dalam suluk terhadap pemilik kerajaan, macam seolah-olah tasawuf ini adalah berusaha untuk mengampu kerajaan, pemerintah, politik lah, parti politik. Betul-betul, tu kan maksud dia. Maksud Arab dia at-tasawufu al-jiddu fis suluki ilal malikil muluk, iaitu bersungguh-sungguh di dalam berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana al-malikil muluk itu maksud dia apa? Maksud dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik kerajaan ini. Maksudnya bukan kerajaan Malaysia, seluruh dunia ini, kan? Seluruh isi alam ini, segala isinya ini semua milik Allah SWT. Jadi inilah sebenarnya tasawuf. Tasawuf ini seperti yang dikatakan pada bulan lepas, dia ada banyak definisi. Bila dia banyak definisi, menunjukkan kemuliaan dia. Salah satu dia bersungguh-sungguh usaha untuk mencapai derajat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila at-tasawufu al-muwafaqatu lil haqqi wal mufaraqatu lil khalqi. Dikatakan tasawuf itu adalah bertetapan dengan kebenaran dan berpisah dengan makhluk. Maksud dia bukan kebenaran, berarti muwafaqatu lil haqqi, iaitu berusaha sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan, tuntutkan. Itu lebih kurang macam tu. Jadi kita menuju kepada apa yang Allah SWT redai. Wal mufaraqatu lil khalqi, dan berpisah daripada makhluk. Maksud pisah dari makhluk ni, orang sufi ni dia tak tergoda dengan duniawi ni. Dia tak tergoda dengan duniawi. Bagi dia dunia ni dia nak berpisah lah. Kalau boleh Allah SWT ambil nyawa dia pun dia dah bersyukur dah. Maksud dia cepat bersama Allah. Tapi dia tak bolehlah bunuh diri, sebab bunuh diri itu dilarang Allah. So bukan mereka yang putus asa bunuh diri, tidak. Itu bukan tasawuf. Siapa kata tasawuf macam tu? Tasawuf ini berusaha untuk kalau boleh dia akan sentiasa baqa bersama Allah SWT dalam segala keadaannya, solatnya, ibadatnya dan lain-lain. Lalu dikatakan lagi, wa qila at-tasawufu ibtigha'ul wasilati ila muntahal fadilah. Dikatakan tasawuf itu adalah mencari perantara menuju kepada kemuncak kelebihan. Ya. Jadi kita nak menuju derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha melakukan apa saja lantaran, wasilah,
dengan ibadah kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah wabtaghu ilaihil wasilah. Sama ada dengan ibadah kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, kan? Ibadat-ibadat yang ghairu mahdah kita, ngaji ilmu, menuntut ilmu dan lain-lain. Ini adalah termasuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang dicari itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Muntahal fadilah. Keutamaan yang pada kemuncaknya, iaitu dapat anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini yang kita cari. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, rasa khusyuk dan zauq. Ini susah. Tapi itulah tujuan orang sufi. Lalu dikatakan lagi, waqila at-tasawufu ar-raghbatu ilal mahbubi fid darkil matlubi. Dikatakan tasawuf itu adalah keinginan kepada yang dicintai untuk mendapatkan yang dicari. Ar-raghbat iaitu apa? Ar-raghbatu ilal mahbub. Keinginan untuk bersama yang dicintai untuk dapatkan apa yang dicari. Yang dicintai itu adalah Allah dan Rasulnya. Ar-raghbatu ilaihima, iaitu berusaha untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dengan segala perkara-perkara yang baik, dengan segala perkara yang ibadat, takhalli anir radha'il wa tahalli bil fadail, membersihkan diri dari segala perkara-perkara maksiat dan keji, menghiaskan dirinya dengan perkara-perkara yang baik. Ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju Allah. Inilah tasawuf. Nak mendapatkan yang dicari, iaitu redha Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di dunia ni tuan-tuan, tak minta banyak. Kita nak minta redha Allah SWT sahaja. Betul? Kita hidup ini untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizahumullah. Lalu dikatakan lagi, iaitu apa? Waqila at-tasawwufu hifzul wafa'i wa tarkul jafah. Dikatakan tasawuf itu adalah memelihara kesempurnaan dan meninggalkan perkara yang jafa, yang tidak ada harganya, yang kosong. Jadi orang tasawuf ini tak membazir waktu dengan perkara yang lalai. Ngaku sufi tapi pekerjaan dia benda yang lalai je kerja dia. Termenung. Tak ada benda yang dicari. Merempat sana tanpa ada usaha. Usaha ibadah tak apalah. Ustaz, orang tasawuf ni dia duduk kat masjid, tak buat apa-apa. Itu lain. Kemungkinan dia dah dalam keadaan tak peduli dengan dunia, tapi beribadah kepada Allah. Itu yang kerja dia buat. Takkanlah ibadah siang pagi malam ni Ustaz. Biarlah dia nak buat macam tu. Dia tak cari rezeki Ustaz. Dia dah dalam keadaan tak kisah apa yang ada lah. Yang tak ada, tak adalah. Tapi kalau dia malas kerja, duduk kat masjid lah biar dapat sedekah, duduk je lah, termenung. Itu tak boleh lah. Itu bukan sufi. Itu bukan sufi. Sufi ini, dia buat semuanya untuk Allah SWT. Bukan kerana dunia. Kalau dia duduk di masjid, zaman dulu, kalau kita buka kitab-kitab sejarah, banyak orang-orang yang dipanggil sufi, darwish, yang duduk di masjid, duduk di surau, duduk di zawiyah, yang berkhidmat, tak minta gaji, asalkan boleh hidup cukup, tapi ibadat yang penuh dia buat. Itu sufi sebenar. Berarti apa? Dia khidmat. Man khadama khadimah. Man khadama khadimah tu maksud dia apa? Barang siapa yang berkhidmat, Allah akan bagi dia khidmat. Dia khidmat di dalam masjid ni, di dalam surau ni, di dalam musalla ni, di dalam zawiyah ni. Mula dari bersihkannya, mempersiapkan kapet dia, vacuum lah, apalah. Lepas tu ibadah siang pagi malam dia dekat masjid. Dia tak pergi mana-mana dah. Dia tak tuntut gaji tak. Ada makanan apa? Dia ambil makan dah cukup untuk kadar hidup. Hidup sangat-sangat zuhud kita panggil. Ini banyak. Zaman dulu ulama macam tu. Jadi mereka ini duduk memang mewakafkan dirinya untuk ilmu dan umat sahaja. Zaman sekarang kita dah susah nak cari. Sebab tu kalau orang tanya, kita ni sufi, saya kata tak.
Saya ni ngajar kitab tasawuf tapi bukan sufi. Sebab apa? Sufi itu dia kena macam tu. Kita nak capai derajat pun tak mampu lagi, tuan-tuan. Tapi janganlah kita hari ini bila ada orang yang macam tu sufi, mulut kita pula bacul pergi mengutuk dia, pergi sesatkan dia, ngata dia. Kenal tak? Jumpa tak? Duduk tak? Hidup bersama tak? Tapi judgement nombor satu. Prejudis nombor satu. Macam-macam kita tuduh dia. Tak boleh. Orang sufi, dia ini adalah dicurahkan sepenuhnya untuk agama. Ila ghairi hadha minal aqwali allati tabluhu nahwal alfin. Dan pada apa? Iaitu dia kata kat sini, banyak lagi definisi tasawuf sehingga mencapai ribuan definisi yang diberikan oleh iaitu apa? Ribuan definisi hakaha al-Hafiz as-Sufi Abu Nu'aim al-Asfahani fi kitabihi Hilyatul Awliya, yang diberikan atau yang diceritakan, iaitu apa? Diberitakan oleh Al-Hafiz as-Sufi Abu Nu'aim al-Asfahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Ini kitab Hilyatul Awliya ni nak khabar, ni kitab ditulis 400 lebih, 400 something, sebelum Imam Ghazali, tuan-tuan. Al-Asfahani, Abu Nu'aim al-Asfahani. Bahkan banyak ulama hadis menjadikan kitab ini sebagai panduan untuk mencari a'lam. Kita panggil manakib, biografi, sejarah tokoh-tokoh yang hidup sebelum zaman dia, sebelum 400 ke belakang. Sama ada sufi ataupun yang bukan. Kerana Imam Abu Nu'aim ni dikumpulkan biografi ulama Hilyatul Awliya yang dianggap para awliya. Awliya ni tak semestinya sufi sahaja. Ahli fiqah pun Imam Syafi'i tu, kira nak kata Imam Syafi'i ni termasuk ahli kutub lah. Kan ada satu riwayat ulama kata Imam Syafi'i ini autad atau nujaba atau kutub di zamannya. Kan ada yang kata macam Imam Syafi'i. Siapa nak kata Imam Syafi'i tidak soleh? Imam Syafi'i tidak alim, tidak zuhud? Siapa kata? Siapa kata Imam Abu Hanifah tidak zuhud? Imam Abu Hanifah, Masya Allah, sangat-sangat warak, tuan-tuan. Ini dia Abu Nu'aim. Lalu disebut di sini wasu'ila Abul Qasim Al-Junaidi. Siapakah Al-Imam Abul Qasim Al-Junaidi? Jadi dikatakan dulu, ditanya Abul Qasim Al-Junaidi. Jadi Al-Qasim Al-Junaidi ni, sekejap, tak sempat minum betul-betul. Puasa. Maaf. Abul Qasim Al-Junaidi. Abul Qasim Al-Junaidi, dia ini dianggap Sayyidut Ta'ifah. Sebab dikata di sini Abul Qasim Al-Junaidi iaitu Sayyidut Ta'ifah, penghulu kepada kelompok sufi. Ta'ifah tu maksud dia kelompok, maksud dia kelompok sufi lah. Itu memang betul. Meninggal tahun 298 Hijriah. 298. Beliau ini boleh dianggap sebagai, kalau kita kata tasawuf tu, dia lah. Kan ada orang pertikaian ni, Ustaz, kita memang nak ikut Abu Qasim Junaid. Abu Qasim Junaid tu macam mana, Ustaz? Kan? Kita kata simple lah Abu Qasim Junaid ni. Kalau nak, bacalah kitab Imam Abu Qasim Junaid. Imam Junaidi ni, kita baca kitab dia, kita tahulah nanti. Jadi Abul Qasim Al-Junaid, apabila dia ditanya tentang tasawuf, beliau berkata, apa dia kata? Faqala tasfiyatul qalbi. Tasawuf adalah tasfiyatul qalbi an muwafaqatil bariyah wa mufaraqatil akhlaqit tabi'iyah wa ikhmadus sifatil bashariyah wa mujanabatud dawa'i an-nafsaniyah wa munazalatus sifatir ruhaniyah wa ta'alluqu bil ulumil haqiqah wa isti'malu ma huwa aula 'ala al abadiyah
wan nuskhu li jami'il ummat wal wafa'u lillahi 'alal haqiqah wa ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fi syariah. Panjang dia punya definisi. Maksud dia apa? Dia berkata tasawuf adalah menyucikan hati. Jadi pertama sekali yang namanya tasawuf itu adalah tazkiyatul qalbi, tasfiyatul qalbi, menyucikan hati. Menyucikan hati daripada apa? Daripada menuruti makhluk. Menuruti makhluk. Jadi ulama sufi ini apa? Dia cuba untuk melatih jiwa dia biar tidak terikat dengan duniawi. Sebab itu definisi orang yang memisah diri dengan dunia adalah zuhud. Ma huwa az-zuhud? Az-zuhdu, zuhdu itu zuhud adalah apa? Yaitu qat'u ta'alluqi, memutus hubungan bid dunia, dengan perkara-perkara yang bersifat dunia. Jadi bukan berarti dia tak kaya, jangan salah faham. Ulama sufi dulu ni ada yang kaya raya, tapi hati dia tak terlekat dengan duniawi. Bila dia bagi sedekah, dia boleh bagi banyak harta, setengah harta dia, semua harta pun boleh bagi. Seperti Imam Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seluruh hartanya dia bagi, tak tersisa. Kerana dia tak khawatir, dia tahu ada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Itu ayat Quran tu. Dia bagi seluruhnya. Dang-dang dia bagi seluruhnya, yang datang balik ke dia pun segunung juga seluruh harta dia. Ini. Jadi ini kita kena faham. Kalau kita kedekut, kadang-kadang harta ni kita kedekut dah susah nak datang. Tapi kalau orang tak kisah, hati dia tak lekat dengan harta, justru datang sup. Ada je lah. Dia tawakal yang tinggi. Itu pesan saya, tawakal. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berapa banyak buktilah orang dulu belajar agama kat pondok tak fikir besok nak makan apa, besok nak kerja apa, tak fikir. Niat ikhlas mencari ilmu untuk redha Allah SWT. Dengan ada orang pula belajar bersungguh-sungguh nak dapat sijil, habiskan banyak untuk dapat kerja yang bagus. Sekali dapat kerja itu je lah, tak dapat kerja lebih. Ada yang tak dapat kerja pun. Degree ada 2-3 degree. Kalau pergi Maghribi tu banyak orang ada 2 degree, 3 degree, double degree, triple degree, tapi tak dapat kerja. Terpaksa, dekat sana tak ada Grab lah, terpaksa bawa taksi. Bila tanya, dia ada 2 baccalaureate tu maksud degree. Kita terkejut, macam mana boleh macam tu? Kerana wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ada Allah yang nak bagi, Allah bagilah rezeki dia, dah tentu dah. Semua makhluk ni ada catah rezeki dia. Sebab itu kalau ada anak nak belajar agama, jangan kita kata jangan, nanti tak boleh kerja. Jangan. Betul. Saya ada orang-orang tanya anak dia belajar ni nanti nak kerja. Tak payah risau, saya kata. Makcik, anti tak payah risau, Allah ada. Nak makan apa, jangan risau. Tapi syarat dia kena menuntut ilmu, ikhlas kerana Allah, tuntut betul-betul, biar alim. Ada ilmu tu yang penting. Jangan sekadar mengaji duduk pondok tapi kabir berah tak mengaji. Itu jangan. Sebab ada juga yang belajar sekolah agama, belajar pondok, belajar mat tahfiz tapi tak bersungguh-sungguh. Setakat kabir berah. Itu tak payahlah. Itu kita tak nak macam tu. Kita nak betul-betul mengaji, dapat ilmu. Ini tasfiyatul qalbi, an muwafaqatil bari wa mufaraqatil akhlaqil tabi'iyah, iaitu berpisah daripada akhlak tabi'i. Maksud dia apa? Namanya manusia ni ada syahwat dia, betul. Nak makan mestilah nak makan yang sedap, tak naklah makan murah-murah. Tak naklah yang ni, tak nak yang biasa-biasa, mesti nak yang sedap. 9 lauk, 3 lauk, 4 lauk. Course 1, course 2, course 3. Kalau pergi orang Morocco kahwin tu ada 7 course. 7 lapisan makanan. Bukan nasi tu ada 7 lapisan, bukan. Pertama appetizer dia raflisa, lepas tu ni, lepas tu kuskus, lepas tu tojin, lepas tu ikan, lepas ikan tukar.
kita tak habis lagi ikan dia dah akad. Oh, rupanya datang daging pula. Tak habis lagi daging, akad dah. Ada kus-kus pula. Patutlah dia ni kalau makan, Masya Allah. Nak kahwin susah kat sana. Nak kena bayar semua tu. Ini contoh dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi disebut kat sini berpisah daripada akhlak tabi'i. Kita kena pisah. Suka makan sedap, makan yang tak sedap. Biasa. Suka nak ni, pisah ni. Sebab itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia kata salah satu jalan sufi meninggalkan apa yang disukai. Suka makan bereh, tinggal bereh. Kita kat pondok buat macam tu. Nak melatih ialah berusaha untuk melawan syahwat kita ni, mendidik jiwa biar bukan yang kita nak mesti kita dapat. Lebih kurang macam itulah masa dia kan. Nak hidup kat dunia ni kena terima apa adanya, qanaah. Jadi apa? Biasa makan nasi, memang hidup kena nasi. Dia kata okey, kau berhenti makan nasi. Boleh ke? Cubalah berhenti. Sudah tak makan nasi dah, makan jagung. Sedap tak sedap lah jagung, Ustaz. Tak, berusaha untuk melatih jiwa biar dia boleh hidup di mana pun. Itu tujuan duniawi. Tujuan ukhrawi dia apa? Nafsu dia dah diterjang dah. Nafsu dia dah diterjang dah. Kita suka tidur malam, tuan-tuan. Oh, best tidur. Masya Allah, kau tidur tu berdengkur. Sodak. Sufi, dia dah pasang alam siap-siap pukul 3 kena bangun. Walaupun tidur 3 jam je, tak apa. Tidur 3 jam. Jangan tidur lama sangat. Umur habis dengan tidur apa. Sufi dia tidur 3 jam, 2 jam cukup. Zikir, solat tahajud sampai subuh. Solat sunat subuh. Lepas solat subuh, wirid, solat subuh. Lepas subuh, wirid lagi. Panjang wirid dia. Orang sufi ni wirid dia tebal-tebal, tuan-tuan. Habis wirid tu, tunggu siang sikit, solat syuruk, baru tidur, qailullah sekejap. Bangun duha, solat lagi. Solat duha bukan 2 rakaat je. Kalau boleh, berapa? 10 rakaat, 17 rakaat, banyaklah. Solat duha 2. Habis tu, zuhur, solat zuhur, sunat zuhur, ba'da zuhur, qailullah kejap. Bangun asar, solat asar, ni sunat lagi, baca Quran ni lagi, apa lagi. Ini kurangkan tidur, nikmat tidur ni dilawan. Ini namanya berpisah daripada akhlak tabi'i. Tabiat kita, apa yang kita suka ni kita lawan. Tapi bukan dengan cara yang salah lah. Tabiat tak suka buat maksiat, kita buat maksiat, tak betul lah. Bukan macam tu. Ini kena bijak lah juga. Ni. Lalu dia sebut sekarang, wa ikhmadus sifatil basyariyah, dan memadamkan sifat kemanusiaan, sifat manusiawi itu dia cuba untuk padamkan. Sebab itu ada Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahimahullah ta'ala, alim kabir. Dia Masya Allah, saya baca buku-buku dia penuh dengan ilmu. Mutalak, kita panggil mutalak tu, kuat bermutalaah. Dia selalu dijadikan rujukan, mutalak. Jadi orang nak mutalaah tu pergi kat dia. Lebih kurang macam tu. Dia ni, dia ada satu kitab nama dia Safhatus Sabril Ulama, lebih kurang macam itulah. Lembaran-lembaran kisah ulama-ulama ni bersabar. Dia ada karang satu kitab. Yang ni saya tak beli lagi sampai hari ni, takut nak beli. Tapi saya bacalah kat kedai buku, kat pesta buku kat Maghribi dulu. Saya baca, terkejut, saya first time nampak. Saya baca. Nama kitab dia adalah Ulama-ulama yang tak kahwin. Itulah alamat. Betul. Kitab ulama-ulama yang tak kahwin. Dia wakafkan hidup dia untuk ilmu, tuan-tuan. Kita kalau hari ni duk cakap ni, apa kahwin kan, Rasul suka tanah kahu kan, hadis kan, tanah kahu tanah salu inni mukathirun bikumil umam, berkahwinlah kalian, membanyakkanlah zuriatlah kalian, sesungguhnya aku menyukai banyaknya umat. Kan, oh ni apa tak nak kahwin, ni melanggar hadis Nabi. Contoh dia, tak ikut sunnah. Ini sunnah tak, ini
ini lawan sunnah. Dia tak berani, sekarang tak berani nak kata bid'ah. Nampak macam hulu sikit bid'ah. So dia kata apa? Tak ikut sunnah sekarang. Tak, Syekh Abdul Fattah Burdah riwayat kisah-kisah ulama yang memilih untuk bachelorhood. Tapi bukanlah bachelorhood nak kahwin tak dapat kahwin, bukan. Ini adalah kerana dia nak habiskan hidup dia dengan ilmu. Imam Nawawi meninggal umur 50 lebih atau 40 lebih, akhir 50 lebih. Tak kahwin. Tengok kitab yang dikarang, Masya Allah. Imam Nawawi hebat. Jangan pula ada yang kata Imam Nawawi sesat pula dah. Ni Imam Nawawi, Masya Allah. Dia banyak sebut nama ulama. Saya ada jumpa satu kawan. Dia orang Italia. Bukan Islam, masuk Islam. Tapi bukan masuk Islam semalam. Kalau sekarang tahun 2023 ni, saya boleh kata dia dah masuk Islam 40 tahun. Sebab waktu saya jumpa dia dah masuk Islam 30 tahun. 2013, 2014, 15 macam tu saya jumpa dia. Dia dari Italia, masuk Islam, bersungguh-sungguh untuk ilmu. Dia pergi ke India, mengaji dekat India. Berbagai madrasah yang dia pergi. Sampai dia pandai Arab, pandai Urdu, pandai Inggeris, pandai Itali, semua dia pandai lah bahasa. Lepas tu demi mencari guru lagi, dia pindah ke Maghribi mengaji dengan guru kami, iaitu Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi, hafizahullah, masih hidup, dari Syria yang tinggal di Maghribi sekarang. Dia memang sewa bilik, sewa syukoh, bukan bilik, sewa syukoh, apartmen kecil, bukan apartmen luxurious ni, apartmen Arab ni. Kecil buruk lah, lebih kurang cukup untuk hidup. Saya jumpa dia, saya tanya, nampak macam tua tapi kurus, kering, jubah dia tu je, putih tu je. Saya tanya, engkau, are you Italian? Yes, I'm Italian. You're converted? Yeah, I reverted Muslim. Dia kata, when do you embrace Islam? 1980 something, tak ingat lah, 1990s, around that time. Lepas tu dia kata, lepas tu saya tanya dia, mana dia belajar, dia ceritalah pasal you don't want to get married. You know, you going searching for wife or something, for family. No, I don't think so. It's not my thing. Dia kata, not your thing. What do you mean by not my thing? Dia kata, Prophet love to, to have more ummah. It's your job, not mine. Dia kata, it's your job, my job. Dia kata, not mine. Dia kata, bukan dia. Because my passion is, I just want knowledge. I want to do, to worship Allah, to make myself as a wakaf towards this religion. Sampai macam tu. Tapi bukan cakap saja tu antara puan. Dia terjemahkan Sahih Bukhari ke dalam bahasa Itali. Satu-satunya Sahih Bukhari dalam bahasa Itali. Dia tengah siapkan terjemahan, waktu itulah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Itali. Terjemahan Al-Quran, ialah bahasa Arab ke Al-Quran ke dalam bahasa Italia. Dia terjemahkan Sahih Muslim dalam proses. Dia buat, ini yang dia pakar, dia kata, ilmu yang aku boleh ni, ini yang aku buat. Ni. Saya tak reti lah bahasa Itali, so saya tak tahulah, saya tak baca lah. But dia memang biasa duduk tu. Lepas tu ada jumpa satu lagi syekh, tapi dia ni pun convert dari Amerika, masuk Islam. Cuma dia kahwin lah. Tapi dia tak nak kerja, tak ada dia. Dia duduk dekat Zawiyah, dekat Fes tu. Dekat Fes dia ada Zawiyah, dia ada isteri, dia ada anak, dia duduk situ. Siang, pagi, malam terjemahkan kitab-kitab Arab dalam tasawuf ke dalam bahasa Inggeris. Setahun 5 buku dia terjemah. Cetak mendunia. Dan dulu saya banyak baca buku terjemah Inggeris ni, saya tahu Syekh Noh Hamim Keller. Tapi Syekh Noh Hamim Keller dia tak produktif sangat. Tapi kualiti dia bila dia terjemah ni, quality tapi sikit lah. Means dia ada Reliance of Traveller. Sekarang baru keluar tafsir terjemahan Al-Quran yang terbaik. Quran apa tak saya lupa. Saya adalah kat rumah. Saya baca bahasa Inggeris, is one of the best translation yang saya jumpa. Tapi dia tak produktif. Sebab dia setiap halaman yang dia nak terjemah, dia solat 2 rakaat dulu. Ini murid dia kata ke saya. Murid dia duduk kat Malaysia.
Syekh Musa Faber. Dia buat PhD di UIA. Buat PhD bawah saya. Syekh Musa Faber, ini termasuk murid dia. Dia kata, Syekh Nur Hamim kata, setiap kali nak buat ni, dia solat 2 rakaat dulu. Solat 2 rakaat dulu. Cuma satu syekh yang saya kata tadi tu, yang dekat Fas tu, Abdul Aziz Sorakah namanya. Oh, dia memang laju, Syekh, tuan-tuan. Bagi saya baca terjemahan dia, saya kata one of the best translation. Ni memang dia wakafkan hidup dia ni untuk ilmu dan agama. Ni Syekh Abdul Aziz Sorakah, Masya Allah, Tabarakallah Ta'ala. Kita hari ini kat Malaysia ni lahir Islam. Apa juhud kita untuk agama tu? Kesungguhan kita untuk agama ni kena gertak sikit dah merajuk, kan? Kena fitnah sikit dah putus asa, kena tegur sikit dah tak nak lah. Dah merajuk macam-macam. Saya duk fikir-fikir, bila saya kena pun, isteri saya yang bebel kat saya, alah you ni, Rasul dulu kena lagi teruk daripada you. Dia kata, oh betul juga. Takkanlah dah kena macam tu. So, kita kenapa? Tak boleh. So kita kena, apa yang kita buat? Diorang buat banyak. Diorang ni bukan lahir Islam, lahir bukan Islam, tapi sumbangan pada agama, Masya Allah. Kita yang lahir Islam ni macam mana? Hadir wal hadir abidakumullah. Ini apa? Macam Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah sekarang, khusus ulama-ulama yang bachelor, tak kahwin. Lalu dia kata apa lagi kat sini? Wa mujanabatud da'awi an-nafsaniyah, iaitu apa? Iaitu hilang ni, meninggalkan pendorong-pendorong nafsu. Pendorong-pendorong nafsu ini dia potong. Pendorong-pendorong nafsu ini dia potong. Dia suka benda-benda yang bersifat duniawi, kalau dia boleh dia potong. Ulama sufi, kita ni baru mutasawwif, cuba nak jadi sufi tapi tak dapat jadi lagi. Itu kita iktiraf. Daripada kita ni ngaku sufi, cuma kerja dia duk kapirkan orang, lebih baik tak payah. Ni dia tak boleh macam tu. Lalu disebut dekat sini apa? Lalu meningkatkan munazalatul sifat rohaniyah, meningkatkan sifat-sifat rohani. Dia cuba untuk melatih diri dia khusyuk, latih diri dia ibadah, kuatkan rohani. Ada orang yang masuk Islam, non-Muslim masuk Islam, saya tanya dia, kenapa dia masuk Islam? Why you embrace Islam? So dia jawab, I'm an atheist before. Sebelum ni dia seorang atheist. Atheist means dia tak percaya Tuhan. Bila tak percaya Tuhan, means hati dia kosong. So dia feel that something shallow, something that is jaffa, kosong. What is the purpose of life? Why I have to live? You know, might as well bunuh diri je kan. Kerja salah pun dia tak percaya Tuhan. So at one limit, dia perlu something to isi hati dia. Dia cuba pergi kepada Hinduism, but it is so not logic, dia kata. Dia lari kepada Buddhism. There is a rohani, there is spiritual, dia kata. There is spiritual, but it's not practical. Tak ada practical, tak ada ibadah, tak ada jenis, tak ada qawaid, tak ada, bagi dia it's not practical. The practicality is not there. I don't think it's the right religion. Kind of ada akhlak, ada rohani, but it's not. I don't think that is religion, dia kata. So and then I find Islam in India, dia kata. When dia pergi kat India, cari Buddhism, Hinduism semua ni, dia found Islam. Dia jumpa Islam. And then bila dia jumpa Islam, dia tengok Islam ni syumuli. It covers every aspect of human life. Not only in this world but in the hereafter. Duniawi dan ukhrawi. Not only theology. Christian they have theology but they don't have syariah. Kan Christian kan dia ada konsep teologi, Trinity dan lain-lain, perbincangan ketuhanan. But syariat fiqah dia tak ada. Fiqah dia tak ada. Paling-paling if you a priest,
You cannot get married. Kena jadi bujang sampai mati. Lepas tu akhirnya mencabul the sisters. Kan? Ini dan lain-lain. Ini contoh dia. So dia kata, we have the theology, we have the fiqh, the law, the Islamic law, the sacred law, and it's not just a law, is very, technical dia, memang very well constructed. Dia kata, well constructed punya syariat. Ada metodologi dia, ada usul fikih dia. Even though before the time orang buat ilmu metodologi, epistemology, dia dah ada. Islam ni dah complete, dia kata. And then tasawuf, dia kata, full of rohani ni, dia kata. Rohani, tasawuf tu rohani. Memangkin jiwa. Ini bukan malam Jumaat, Yasin tahlil. Yasin tahlil pun dah dibida'ahkan. Tak boleh buat apa. Nabi tak pernah buat, tak boleh buat. Melampau, dia kata, hari ni. So, it's not only that. Yes, Alhamdulillah kita buat dekat Masjid Surau ni. Sebab apa? Sebab nak ajak masyarakat yang belum biasa berzikir, ini peluang untuk berzikir. Tapi kalau boleh upgrade sikit zikir tu. Banyaklah zikir, jangan hanya Yasin tahlil. Banyak zikir tu kena berzikir. Banyak hidupkan zikir. Ini. Ulama dulu kalau zikir, masya-Allah tuan-tuan. Tebal-tebal ni. Kitab zikir saja tebal ni. Syekh Ahmad Zarruq dia ada wazifah Zarruqiyah. Hasan Al-Banna beramal dengan wazifah Zarruqiyah bertahun-tahun waktu dia kecil. Bila dia mendirikan Ikhwanul Muslimin, dia tukar nama wazifah Zarruqiyah tu, dia rubah sikit, ditukar nama Ma'thurat. Sebab apa? Dia nak ajak sama ada Salafi atau Sufi boleh ikut dalam parti dia. So I'm not being political. I'm just saying that Ma'thurat yang orang baca tu sebenarnya wazifah Zarruqiyah. Lepas tu hari ni orang duk kata, kenapa baca hizib-hizib ni? Kan? Wazifah Zarruqiyah tu daripada tarikat Syadziliyah. Kenapa duk baca hizib-hizib ni? Saya kata, awak tak tahu yang awak duk baca Ma'thurat tu sebenarnya datang daripada Ratib Al-Atas. Baca isi Ratib Al-Atas, Ratib Al-Haddad, sama dengan Ma'thurat, susun je beza. Takkanlah sebab nama Ma'thurat, oh ini datang dari Nabi, boleh pakai. Bila Ratib Al-Haddad, oh tak boleh, itu Habib-Habib Syiah. Tak betul tu. Nama, kalau nama jadi isu, fala musyahata bil asabi ba'da fahmil ma'ani. Kita tertipu dengan apa? Dengan kosmetik. But now, today, we live in a cosmetic world. Everything cosmetic. So ini yang tasawuf tak nak kosmetik. We want to amal. Kita ada wirid, kita ada zikir, kita kena amal. Kita kena solat-solat sunat kita buat. Tahajud kita buat. Ini kita kena buat. Paksa diri kita. Balik ni kita buat, tuan-tuan. Ni. Lalu dia kata, bergantung dengan ilmu-ilmu hakikat. Iaitu wa ta'alluqu bil ulum al-haqiqati. So, bagi orang sufi, dia tak kisah dengan benda yang bersifat kosmetik. Bersifat luaran sahaja, dia tak. Yang penting itu the essence, ontologi sesuatu. Kita panggil apa? Hakikat. Hakikat sesuatu, ibadah ni is not, nikmat, syurga, nikmat, ini tak penting bagi mereka. Sebab itu bukan hakikat dia. Hakikat dia apa? Dapat rida Allah, betul? Sebab dia tahu syurga neraka tu hak Allah SWT. Kita amal ibadat, kita masuk syurga bukan sebab amal ibadat kita, tapi kerana iaitu apa? Rahmat Allah. Kan? Cuma bukanlah Sufi, okay, tak payah solat lah sebab rahmat Allah. Allah is full of mercy, I don't have to pray. Itu tak betul. Itu perennial. Itu that is not correct. Kalau yang betul ulama Sufi, dia buat tapi bukan sebab dia nak masuk syurga. Dia hanya cinta Allah. Hakikatlah. Dia hanya ingin mendapat redha Allah. Tapi dia juga tahu dia tak mampu. Tak mampu untuk merasa menahan api neraka. Maka lahirlah Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi a'la. Itu cerita dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ni dia sebut dekat sini. Lalu disebut lagi bergantung, lalu mempraktikkan perkara yang bersifat abadi, iaitu wastimalu ma huwa aulal alal abadiyah.
Yang dicari adalah perkara abadi. Akhirat ni abadi, dunia ni sementara. So yang dicari ni akhirat. Wan nushu li jami'il ummati, iaitu apa? Dan iaitu ingin kebaikan kepada seluruh umat. Hidup dia ni untuk umat. Sebab itu golongan sufi ni yang paling kuat zaman dulu untuk berjihad fisabilillah. Masih ada 1 minit. Tapi saya ingat bulan lepas kata lepas azan kena sambung lagi. saya kena marah kan. So dia kata sekejap sangat Ustaz, dah azan. Oh tak, sumpah terus. So inti dia, kalau kita baca sejarah, kenapa Daulah Uthmaniyah paling kuat menguasai Eropah awal dulu? Sebab dia ada Khalifah Uthmaniyah, ada networking kepada seluruh zawiyah di bawah Khilafah Uthmaniyah, termasuk negara Arab. Zawiyah-zawiyah ini yang paling banyak mengeksport sufi-sufi mujahidun fisabilillah. Mereka nak mati syahid. So mereka memang Uthmaniyah dia ada banyak. Nak anggap askar tu banyak, bukan dibayar, semua lillahi ta'ala, jihad fisabilillah. Ini dia hadir wal hadir hafizakum. Jadi orang sufi dulu tu seperti itu. Maka golongan orientalis, penjajah, dia tahu. Maka pertama sekali yang dilakukan, membedaahkan tasawuf. InsyaAllah kita sambung lepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi caranya orientalis memberitahu kepada penjajah, pertama sekali kita kena runtuhkan, menurut mereka lah, runtuhkan tasawuf. Zawiyah-zawiyah ni kena dihancurkan. If you cut the networking, then you will conquer the whole of Islamic world. Itu yang dilakukan. Ini disebut oleh Syekh Abdul Hadi Kharsah baru-baru ini. Dia datang Malaysia, saya jadi penerjemah dia, so banyak kali duduk dengan dia, dia kata benda yang sama. Dan memang betul, kalau kita baca sejarah, Perancis hanya menjajah Maghribi 45 tahun lebih kurang. Only 45 years. But within this 45 years, dia berhasil merubah seluruh budaya dan pemikiran di Maghribi. Menariknya, susahnya mereka nak menjajah Maghribi ni, Spanyol dan juga Perancis, padahal dekat je, boleh menjajah sampai ke Malaysia 300 tahun lebih. Tapi Maghribi tak berhasil untuk menjajah kecuali 45 years, yang ni at the end of the penjajahan, adalah kerana perlawanan datang daripada zawiyah-zawiyah. Salah satunya zawiyah Butshishiyah, termasuk merupakan zawiyah yang network dengan Raja Morocco zaman dulu untuk membela, membangkitkan uprising kita panggil, iaitu rakyat-rakyat Maghribi bersama-sama mengusir penjajah, mengusir Portugal, Spanyol pada waktu itulah awal-awal, dan terakhir tu perlawanan Perancis, dan akhirnya ada Treaty of Fez tersebut yang kalah. Barulah penjajahan itu bermula 1910 or something. Ini just before Second World War. And then, jadi ini yang terjadi. So dia tahu. Maka begitu juga waktu di Saudi Arabia, atau pada waktu di Hijaz. Daulah Uthmaniyah sangat kuat. Satu-satunya cara nak jatuhkan Daulah Uthmaniyah adalah memisahkan, menaikkan sentimen nasionalisme terhadap Daulah Uthmaniyah. Kerana Ottoman Empire, they are not Arabs. Dia bagi contoh macam tu. They are Turkish. Kaulian Arab. Kena lawan lah. Ini yang buat Tunisia lepas dia merdeka dengan Perancis, yang sepatutnya Bai itu datang dari Turki, Bai itu pun dia jatuhkan. Okey, di Hijaz dia buat sentimen tersebut, Arab untuk Arab, nasionalisme. Sehingga kan pada waktu itu Daulah Uthmaniyah untuk Hijaz ni dia anggap sebagai sacred place.
Jadi Ottoman Empire bina kereta api untuk bawa dari Istanbul segala keperluan membela Madinah Munawwarah. Sampai ada satu general tu diletakkan kat situ. Dia dah niat dah biar dia mati membela apa? Membela Masjid Nabawi. Rasulullah SAW dia tak kisah, dia redha. Ini kisah dia. Lalu yang bom railway tu apa? Islam sendiri. Caranya apa? Kelompok Wahabi ni dia buatlah dakwah. Dakwah dia apa? Oh, ini syirik. Baca kitab Islamiyah la Wahabiyah, kitab dia orang sendiri. Tulisan mereka sendiri. Dia kata kerana apa? Ottoman Empire ni memang banyak syirik, dia kata. Dalam kitab tu ada. Itu dicetak di Wizaratul Awqaf di sana dulu. Saya baca, saya ada kitab dia. Kerana dia dah tuduh Ottoman Empire ni daulah syirik. Kerajaan penuh dengan syirik. Come on, man. Ottoman Empire syirik. Dia one of defenders of Islam. One of the greatest empire yang kita banggakan. Kerajaan Islam dulu sampai Sultan Abu Bakar Johor, waktu Tabal jadi sultan ni, pergi recognition datang daripada Ottoman Empire dan bawa balik dua puteri Ottoman Empire balik ke Johor untuk apa, mengukuhkan kerajaan Johor. Tiba-tiba keluar kata dia syirik. Ini bahaya. Hadirin wal hadirat fizakullah. That's why gerakan Wahabi itu sendiri dianggap sebagai gerakan penjajah, gerakan daripada British. Kan British agent dia letak dua, dia letak satu dekat Sharif Mekah, satu dekat Najd. Dia gaduhkan dua-dua. Tengok-tengok yang menang yang Najd. Yang Sharif Mekah tu kalah. Yang kalah tu datang buka Jordan. Jordania, cerita dia diberikan Jordan. Ini sejarah. Ini bukan auta, ni sejarah. This is facts. Is in the ada keluar hari tu apa wasiqah tentang perkara ini. Perjanjian tersebut keluar. Lalu dia sebut sikit lagi, habiskan. Wal wafa'u lillahi 'alal haqiqah. Iaitu apa? Menyempurnakan hak Allah Azza wa Jalla mengikut hakikat. Jadi segala dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi syariati. Dan mengikuti Nabi SAW pada syariat. Mengikuti Nabi pada syariat. Jadi ini yang paling penting. Ada yang kata tu lah orang tarikat, orang sufi ni tidak ikut syariat, Ustaz. Orang sufi inilah yang paling kuat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Solat sunnahnya, semua solat sunnah dilakukan, tuan-tuan. Baca Al-Quran 1 juz, 3 juz sehari. Belum lagi baca Dalailul Khairat, selawat kepada baginda SAW, mencintai baginda SAW. Banyak ulama sufi karang kitab. Hatta Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyaksikan bahawa tarikat Naqsyabandiyah ni tarikat yang paling dekat dengan sunnah, aqrabu ila sunnah. Ini boleh baca dalam kitab Fatwa Hadisiyah. So tiba-tiba, rupanya bagi mereka tuduh yang tidak ikut sunnah dengan alasan apa? Sebab ni Nabi tak buat, semua Nabi tak buat, melampau. Hari ni dia kata Nabi tak buat, ni melampau. Ini sunnah senang dia kata melampau. Jadi kalau saya baca isu bulan Rejab je lah. Bulan Rejab ni hadis dia jelas. Walaupun daif, ulama amalkan, ulama salafus salih amalkan. Mereka hari ini nak anggap paling sunnah kot, tak nak mengamalkan perkara yang ulama salafus salih lakukan sendiri, seperti menghidupkan malam pertama bulan Rejab. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia sebut wala'alla hadha nilas wala'alla hadha ablaghu ma qila fit tasawfi wa kashfi haqiqatihi. Titik. Jadi mungkin la'alla hadha ni mungkin. Kalau kat sini dikata apa, berkemungkinan. Ta'rif ini berkemungkinan merupakan ta'rif yang paling tinggi di dalam menyampaikan makna tasawuf dan menyikap hakikatnya. Yes. So this definition mungkin yang paling ablah, paling kuat, paling
sangat apa yang disebutkan tentang tasawuf dan menguraikan hakikat tasawuf itu sendiri. So please jangan bawa definisi tasawuf yang tidak dikatakan oleh ulama tasawuf. Kerana sebuah definition perlu dikembalikan kepada wadi' dia. Orang yang paling mengenal erti tasawuf itu adalah ulama tasawuf sendiri. So kalau ulama tasawuf kata inilah definisi yang paling bagus, inilah yang dimaksudkan tasawuf. Bukan nak tuduh ayat acak ke apa, tak betul. Jadi jangan mudah salah faham. Jadi kita kena faham tasawuf ini adalah bahagian daripada syariat Islam yang penting. Dan semoga kita berharaplah kita bukan hanya cakap tapi berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadir hafizakumullah. InsyaAllah saya iktifakkan pengajian saya pada malam hari ini sekadar sini. Kita sambung lagi pada bulan hadapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.